Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Telah dikeluarkan oleh Al-Kharati bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mengenai hak-hak jiran, wala yastatilu bil bina'a, wala yastatilu bil bina' fayahjuba anhur riha illa biidnih. Ingat Nabi kata apa? Janganlah meninggi-ninggikan bangunan yang melindungi jirannya daripada angin tanpa izin daripada jirannya itu. Allah, kena selalu lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh pi bina bangunan, pi bina tembok tinggi, bangunan tinggi sampai menutup angin sampai jiran dia, kecuali dengan izin jiran dia. Maksudnya nak buat tembok depan rumah, pi tanya jiran sebelah tu. Nak buat tembok, nak buat apa, tutup sampai angin tak masuk rumah sebelah, pi sembang dulu dengan dia. Saya nak buat tembok ni, okey tak? Ni saya nak tarik depan ni, nak buat dinding penuh ni, okey tak ni? Dia kata, tak apalah tuan buat tu, tuan buatlah, nanti saya nak extend rumah saya tumpang dinding tuan je. Ha, lega. Tak apa. Boleh jadi dia jawab aku tu. Dia kan? Tuan dah buat dinding tu, tak apalah, nanti saya nak tambah depan rumah saya, senang sikit, saya tumpang dinding tuan. Boleh tak? Tak boleh, dia kata. Oh, payah juga. Tak boleh, tu pun berkira juga. Jadi benda-benda ni semua kena ambil kira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Beberapa ulama mazhab Syafi'i juga bersepakat dengan pendapat ini. Lagi yang ketiga, melakukan sesuatu di dalam milikannya yang memudaratkan jiran dia. Antaranya menggoyang, mengetuk dan sebagainya, atau meletakkan sesuatu yang mempunyai bau yang busuk, maka dia dilarang berbuat demikian. Ini adalah zahir mazhab Imam Malik dan Ahmad. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat jika perbuatan ini memudaratkan milikan orang lain, maka beliau dilarang untuk berbuat demikian. Pi ketuk, pi goyang sallallahu alaihi Muhammad. Nah, pitak satu benda yang bau busuk. Saya ada rumah satu dekat Kuala Lumpur tu. Ada satu rumah kat sana. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Jiran sebelah rumah ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, sebelum ni belah kucing. Pintu rumah ni, rumah saya waktu dia ada satu bahagian ruang tamu tu dia extend pergi ke depan. Jadi saya lihat ada satu pintu asal dia. Jadi rumah dia ni macam satu bahagian pergi depan, satu bahagian sini. Tapi yang bahagian yang extend ni jarang masuk ke tu, dia tak sliding door macam ni. Pintu yang betulnya duduk sebelah sini, parking kereta, duduk bawah porch, boleh masuk ke pintu yang ni. Itulah cerita dia, lebih kurang lagu tu. Jiran sebelah rumah tak buh tembok apa, buh pagak je. Pagak biasalah. Apa dia buat? Dia belah kucing. Banyak kucing dia belah. Bukan setakat belah kucing, tak apa lagi kalau belah kucing, dia buh sangkap kucing tepi pagak, betul tepi pintu masuk rumah saya ni. Ni pagak, dia buh sangkap kucing tu, dia tak rapat dan tepi tu, dan di situlah kucing-kucing tu duduk berak. Bau dia masuk sampai lah rumah saya. Cerita ni, Allahumma salli alaihi, sampai pintu sebelah rumah ni tak boleh pakai. Sebab buka je pintu tu, bau tai kucing tu bau masuk dalam rumah. Saya pernah pergi tegur satu hari. Saya kata, adik boleh tak pindahkan sangkap kucing ni pitak belah sana kan, sebab bau busuk masuk dalam rumah. Baik bang. Dia tak kenal saya, dia tak tahu saya ni ustaz ke apa. Bukan semua orang kenal kita. Harap kot kenal lah. Tambah-tambah kalau jumpa Roblox, harap boleh kenal kita. Kalau kenal pun buat tak kenal ke. Apa nama pelik kecil dengan ni, itu dia kata. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad. Lalu dia kata, tak apa. Sampai kesut. Tak ubah-ubah doa tu, berdengung bau dia, tuan-tuan. Tutup. Saya tak boleh pakai dah pintu tu, saya kena pakai dekat pintu sebelah sana. Zalim tak ni? Zalim tak? Zalim kat orang. Allahumma salli alaihi. Kucing kita boleh nak belah kucing, bagus belah kucing, tuan-tuan. Sungguh sallallahu alaihi, kucing ni bawa tenang ni. Di rumah saya pun ada kucing, 2 ekor kucing. Balik duk bersembang dengan kucing, panggil dia panggil, dia menyut. Lagi syok, lagi panggil dia menyut. Tanya, sembang dengan dia duk au tu. Seronok tak, dia buat tenang, kita pun syok dengan dia. Tapi kucing kita jangan duk biar sampai berak dekat depan rumah orang. Ni sampai pergi depan rumah orang kencing, pergi depan rumah orang berak.
solat Syekh Muhammad. Ataupun tuan letak tempat berak dia depan rumah orang, bukan depan rumah orang, maksud macam rumah saya tu lah, tak tepi pagar tu, di luar dah. Dia kata bukan masuk dengan rumah dia pun, bukan masuk rumah jiran sebelah pun, memang kucing tu tak masuk, memang taik tu tak masuk, tapi bau dia masuk. Kena ambil kira semua benda tuan-tuan. Tuan-tuan jangan penting diri sangat. Kadang-kadang kita penting diri tuan-tuan, kita kira kita tak kira orang. Nah, kalau orang buat kat kita macam tu, kita marah. Tapi kita duk buat kat orang, kita tak berasa apa. Setiap hari orang duk maki hamun kita ya tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, benda-benda tersebut adalah dilarang. Yang keempat, menghapuskan kemudaratan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, habis dah bahagian tu, contoh-contoh yang duk ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahagian kedua, tadi bahagian pertama. Bahagian kedua pula, mencegah orang lain dari bertindak dalam pemilikannya dan tertimpa mudarat ke atas orang lain akibat cegahan ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terdapat permasalahan mengenai perkara ini. Yang pertama, mencegah jirannya daripada memperoleh manfaat dari milikannya. Jika terhasil mudarat lantaran perbuatan orang lain untuk memperoleh manfaat daripada pemilikannya, maka hendaklah dia mencegahnya. Seperti seorang yang mempunyai dinding yang tidak kukuh, yang tidak boleh menampung beban selain daripada apa yang ada di atasnya. Oleh itu, beliau mempunyai hak untuk melarang jirannya daripada meletakkan kayu di atasnya jika tidak mendatangkan mudarat. Meletakkan kayu di atasnya, maksudnya dia kadang-kadang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada bahagian-bahagian tertentu, sama ada milik kita atau milik orang, yang kalau dia buat itu boleh mendatangkan mudarat, sama ada mudarat kat kita atau mudarat kat dia, maka kita berhak untuk menghalang dia. Dinding dia, tapi salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, dinding dia nak tak satu atas dinding dia tu, dinding tu dia punya, kayu tu pun dia punya, tapi kita nampak kalau letak atas tu lagi boleh jadi mudarat kat dia, boleh jadi mudarat kat kita, maka kita berhak untuk menghalang perbuatan dia tu, walaupun itu di atas pemilikan dia. Tuan-tuan, ini berapa? Allahumma salli lagi. Menahan daripada memberi air, rumput-rumput, garam dan api. Telah riwayatkan daripada Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, la tamna'u fadlal ma'i litamna'u bihil kala. Janganlah kamu menghalang lebihan air sehingga menyebabkan rumput-rumputan terhalang daripada menerima air. Lalu sekat, laluan tu, Allah Muhammad, sungai tu takdirnya lalu dalam kawasan tanah dia. Apa dia buat? Dia sekat sampai tentu, sampai orang lain tak dapat manfaat air dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Demikian di antara beberapa yang kita boleh bincangkan pada malam ni, insya-Allah, yang disebut sebagai kemudaratan. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan jadi manfaat untuk kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Benda-benda yang macam ni tolong ambil berat sikit. Takut apa yang kita duk buat yang kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi sangatlah ada di sisi orang lain. Kita menyebabkan kemudaratan pada orang lain. Dan berikutnya Nabi SAW sebut tentang la dirara, jangan membalas kemudaratan dengan kemudaratan, dengan maksud kalau ada orang buat zalim dekat kita, jangan duk pi balas balik dengan kezaliman. Kalau tuan-tuan balas balik zalim orang dekat kita dengan kita balas balik dengan zalim, maka kita ni sama aja dengan dia. Faham tak ni? Kita kata dia jahat ustaz, dia buat kat saya macam ni, dia ambil harta saya ustaz, maka saya pun nak ambil harta dia. Hang sama aja dengan dia. Allah nak bagi pahala kat kita, Allah nak ampun dosa kita, Allah nak bagi kebaikan kita, akhirnya kita pergi balas balik, maka kita pun tanggung dosa balik. Sama aja. Ada makcik tanya, ustaz, suami saya ni dia buat zalim kat saya ustaz. Salih Azimah, dia buat lagu tu, dia buat lagu ni, dia tak semayang, dia pukul saya kadang-kadang. Salih Azimah. Kata, habis tu makcik nak buat guna? Tak tahulah ustaz, ustaz cuba cadang tengok nak buat macam mana suami yang macam ni.
Kita pergi pejabat agama, pergi minta cerai lah, minta fasah. Tak mau lah Ustaz, sayang pula dah. Ni. Lepas tu Ustaz, boleh tak kalau saya tak mau layan dia Ustaz, dia balik saya buat tak tahu kat dia, saya tak jamu ayak kat dia, saya tak masak kat dia, saya pergi, awak dia boleh ada perempuan lain, awak ingat saya tak boleh cari lelaki-lelaki lain, ingat saya ni tak laku sangat ke Ustaz, saya ni segak Ustaz tahu tak? Oh kata ni kata kan Saudara saya nah. Kak, kalau kak nak buat lagu tu, kak sama je lah macam abang. Kalau kak rasa macam abang buat zalim kat kak macam tu, kalau kak buat macam ni, kak buat sama je macam abang. Sebab tu Nabi kata apa? La dirara, jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu nak buat macam mana Ustaz? Tuan-tuan, kalau orang yang buat zalim dekat kita dan dia layak menerima hukuman atas kezaliman dia tu, maka biar orang yang ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman pada dia. Dia curi barang kita, bukan hak kita untuk pi pukul kerat tangan dia. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Kita pi report dekat polis ambil tindakan apa mau sebagainya, biar orang yang berkuasa, orang yang diberikan amanah dengan kuasa untuk ambil tindakan dekat dia. Kalau orang yang diberi amanah kuasa tak melaksanakan sesuai dengan apa diperintahkan oleh Allah, dia apa yang tanggung. Faham tak ni? Kita tak boleh duk pi kerat tangan orang, walaupun dalam Quran cerita hukum kerat tangan kepada orang yang mencuri. Kita tak boleh duk pi sebat orang, walaupun dalam Quran cerita tentang sebat kepada orang yang berzina, ghairu muhsan, yang tidak berkahwin. Kita tak boleh nak pi jatuh hukuman rejam, hukuman pancung, walaupun Allah cerita tentang hukum qisas dalam Al-Quran. Bukan kita yang akan menjatuhkan hukuman tersebut, ialah di pihak pemerintah. Kalau dia layak untuk terima hukuman, dia akan dijatuhkan hukuman oleh pihak pemerintah. Kita tak layak untuk melaksanakan hukuman yang demikian. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, itulah perbincangan tentang dia, dan insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada tajuk yang baru ataupun hadis yang baru. Hadis tentang asas-asas penghakiman di dalam Islam. Asas-asas penghakiman dalam Islam, insya-Allah kita akan bincang pada pada bulan 2 bulan yang akan datang, insya-Allah.